الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه من مدادي آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudara, anak-anak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan taufik dan hidayah serta rahmat dan inayahnya, kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama berada di rumah Allah ini bagi menghidupkan salah satu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita adakan majlis ilmu atau majlis muzakarah. Selain daripada kita dapat menunaikan solat dengan berjemaah, mudah-mudahan insya-Allah dengan kehadiran kita ini Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa memberikan hidayah dan taufiknya, mencucuri rahmat dan keredaannya, menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan insya-Allah dihimpunkan kita dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini kita sambung semula berhubung kait dengan pelaksanaan ibadah puasa yang insya-Allah akan tiba masanya pada hari Ahad akan datang ini, dan mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan umur kita dan sentiasa memberikan hidayah dan taufiknya serta inayahnya dapat kita melaksanakan ibadah puasa itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya.
Dan mudah-mudahan insya-Allah puasa yang kita laksanakan pada tahun ini lebih baik daripada puasa yang kita laksanakan pada masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan juga dengan kita melaksanakan puasa itu akan tercapailah sebagai orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berhubung kait dengan sejarah kewajipan melaksanakan puasa ini, iaitu pada surah Al-Baqarah ayat 183 Allah SWT menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang maksudnya ialah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah pun mewajibkan berpuasa kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan bilakah waktu kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang diwajibkan kita berpuasa, iaitu kita rujuk juga kepada surah Al-Baqarah ayat 185. Tadi secara umum 183 yang menerangkan berhubung dengan sejarah tentang ibadah puasa bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat yang terdahulu daripada kita. Mereka juga diwajibkan berpuasa, hanya masa dan bulannya tidak sama dengan kita. Tetapi bagi kita umat Islam ini, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya puasa yang diwajibkan ke atas kita ialah puasa di bulan Ramadan. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus, yaitu Allah taala berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang maksudnya ialah syahrul ramadana, ya, pada bulan Ramadan. Ya, syahru itu bulan Ramadana, Ramadan, allazi unzila fihil Qur'an, yaitu bulan yang Allah Ta'ala menurunkan padanya, pada bulan Ramadan itu ialah Al-Quran. Dan tujuan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu ialah sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Jadi bagi kita yang ingin selamat, mendapat mardatillah, sama ada di dunia ini apatah lagi di akhirat, hendaklah kita sentiasa mematuhi
segala pertunjuk-pertunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sendiri menetapkan untuk kita manusia, iaitu tidak lain dan tidak bukan ialah kita berpegang kepada ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Itulah salah satu cara untuk kita mendapat keselamatan hidup di dunia ini. Ataupun inilah juga caranya yang dikatakan kita sentiasa berada di atas landasan Islam yang betul, ataupun ihdinas siratal mustaqim, landasan siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Hanya Quran sajalah panduan kita. Nah, sebab itulah kita kena rojok setiap hari dalam kehidupan kita terhadap apakah yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Kerana Al-Quran inilah dikatakan huda atau pertunjuk linnas bagi manusia. Kalau nak selamat hidup, tak lain tak bukan Al-Quranlah pegangan kita. Itu sebab Nabi SAW sendiri menyatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu in tamassaktum bihima Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan kamu dua perkara, kata Nabi SAW, dan kamu tidak akan sesat selagi berpegang kepada kedua-duanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Inilah panduan kita. Itu sebab bila kita membaca Al-Quran, bukan setakat dibaca, tetapi hendaklah juga ditadabbur. Kita memahami kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu. Tak cukup baca je. Ya? Kalau baca tidak ditadabbur, kita tak faham apakah tuntutan-tuntutan yang ada di dalam Al-Quran. Dan sebab itulah kita boleh dikatakan semestinya bagi umat Islam nak ada tafsir Al-Quran di rumah. Banyak tafsir-tafsir Al-Quran di rumah, ya, yang kita boleh jadikan panduan. Ya, paling-paling tidak adalah tafsir pimpinan Ar-Rahman, ataupun lebih luas lagi kita beli tafsir, ya, Ibnu Katsir, ya, ataupun banyak lagi tafsir-tafsir Al-Quran yang telah diperjelaskan dalam bahasa kita. Ya, ada juga tafsir Al-Quran tetapi darah Al-Quran itu bahasa Arab, tafsirannya juga bahasa Arab. Kita tak faham juga. Jadi dengan sebab itu hari ini dah ada tafsir yang dibahasakan kepada bahasa kita sendiri. Kita korbankan duit sedikit untuk kita mentadabbur Al-Quran itu. Ya, hari-hari kita baca 2-3 ayat sudah cukup. Ya. Kalau kita tak ada masa, bacalah 2-3 ayat dan kita kaji apakah tafsiran-tafsiran yang ada di dalam Al-Quran itu. Ini jalan nak mendapat hidayah. Sebab itu Al-Quran itu hudal linnas, pertunjuk bagi manusia. Inilah untuk dapat hidayat daripada Allah. Jadi kita kena mujahadah sedikit, ya, untuk mendapat hasilnya. Wajahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah Ta'ala. Wajahadu fina, hendaklah kamu bermujahadah, ya, berusaha, berikhtiar pada jalan kami, kata Allah. Kita membaca Al-Quran dan mentadabbur itu nak tahu apa tuntutan Al-Quran itu. Ya, kalau kita baca aja, ya, maka kita tak faham bahasa Arabnya. Dan kalau faham bahasa Arabnya pun tak cukup.
Ya nak menafsir Al-Quran bukan sembarangan orang. Dia mesti mempunyai disiplin ilmu, ya, yang mesti ada bagi seorang yang layak untuk menafsir Al-Quran. Jadi kita dah untung dah. Ya tak? Kita baca je maknanya, itu tak payah kita bersusah payah. Seperti ulama-ulama dahulu. Untuk mereka menafsir Al-Quran, mereka mesti ada ilmu-ilmu khusus yang berhubung kait dengan penafsiran Al-Quran. Bukan setakat tahu bahasa Arab je. Kalau tahu bahasa Arabnya pun tak cukup. Jauh sangat lagi perjalanan itu. Ya, kita ada mantiknya, ada bayannya, ada balaghahnya, macam-macam dia punya tu, ya. Jadi tak semudah itu. Jadi ibarat tafsir itu dah siap dah. Ya, umpamanya kita nak makan nasi Arab, ya, nasinya dah masak, tinggal suap aja. Kalau tidak, kita kena apa? Kita kena baca dia punya resepi-resepinya. Kadang-kadang masak ikut resepi pun tak jadi juga. Tak sama juga macam orang Arab masak nasi Arab tu. Ya, jadi kita kena belajar dulu. Ya, nak belajar masak nasi Arab, nak jumpa orang Arab juga macam mana cara masaknya. Ya, Al-Quran begitulah juga. Ini kita dah ada tafsir dia siap tersaji, tinggal nak nyuap je. Jadi sebab tu penting bagi kita paling tidak kita ada tafsir pimpinan Ar-Rahman. Itu pun kalau dah ada, alhamdulillah lah. Ya tak? Ini buku lain kita boleh mahal-mahal beli, ya, tapi tafsir Al-Quran kita tengok sebuah pun tak ada. Ya, gerobok pun main cantik. Ya tak? Semua ada ensiklopedia orang barat semua. Memang hebatlah. Ya tak? Tapi tengok tafsir Quran tak ada. Sedangkan kita orang Islam, memang kena baca tafsir Al-Quran itu, kena baca, kena rojok sampai bertahun-tahun pun tak apa. Ya, yang akhirnya kita rasa seronok membaca Al-Quran. Ya, Allah campakkan rasa kemanisan membaca Al-Quran, ayat demi ayat, huruf demi huruf kita baca, insya-Allah Allah campakkan nur hidayah dalam diri kita. Jadi Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan yang mulia. Sebab kita kata Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Kerana dalam bulan Ramadan itulah turunnya Al-Quran. Dan bulan Ramadan inilah yang dapat menjadikan seseorang itu sebagai orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa ini orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, akrama. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia. Tak ada lagi lah yang menandingi ini. Indallahi, di sisi Allah SWT, atqakum, orang yang bertakwa. Itu sebab dalam ayat yang kedua pun surah Baqarah tu Allah Ta'ala menjelaskan, zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tak ada keraguan-raguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang hendak menuju jalan bertakwa. Dan salah satu daripadanya dalam Al-Quran itu, untuk menjadikan seorang bertakwa ialah kita melaksanakan puasa. Sebab diwajibkan puasa sebulan di bulan Ramadan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Selain daripada Al-Quran itu sebagai petunjuk kepada manusia, Al-Quran juga wa bayyinatin minal huda, memberi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk, wal furqan, dan Al-Quran juga menjadi pembeza di antara yang hak dengan yang batil.
Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang telah menyaksikan bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah ia berpuasa. Jadi kita jelas bahawa bulan puasa itu, bulan yang diwajibkan berpuasa itu khusus dalam bulan Ramadan, bukan bulan Syawal, bukan bulan Rajab, bukan bulan itu, bukan bulan ini, bukan semuanya, yaitu bulan yang diwajibkan kita berpuasa ialah bulan Ramadan. Ini secara khusus. Yang ayat pertama tadi secara umum, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Bila? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang Allah Ta'ala juga telah mewajibkan kepada umat-umat yang terdahulu daripada kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa, kata Allah. Jadi kita tak tahu bila tu. Maka Allah Ta'ala menjelaskan lagi, ini yang dinamakan Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Ada Al-Quran itu ditafsirkan oleh hadis. Ada yang ditafsirkan oleh ulama-ulama mufassirin. Itu pun berasaskan kepada Al-Quran dan hadis. Dan ini Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Al-Quran menjelaskan yang diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi ayat 183 surah Al-Baqarah tadi dijelaskan oleh ayat 185. Dia tak jauh. Penjelasannya apa? Allah Ta'ala kata Syahrul Ramadana. Jelas. Bulan Ramadan, Allah Ta'ala kata allazi unzila fihil Qur'an, yaitu bulan yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Hudal linnasi, dan Al-Quran itu fungsinya untuk memberi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan menjelaskan apa yang dikatakan petunjuk itu. Banyak di dalam Al-Quran itu kita kaji. Di sana dijelaskan oleh Allah SWT. Wal Quran, dan juga Al-Quran membezakan mana yang hak, mana yang batil. Itu sebab Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab tu gelaran dia Al-Faruq. Al-Faruq. Al-Faruq ni maknanya yang dapat membezakan. Daripada perkataan faraqa, farak tu makna beza. Yang dapat membezakan mana yang hak, mana yang batil. Padahal Sayyidina Umar masa Zahiliyah tu di antara orang-orang yang kuat menentang Nabi SAW. Tapi bila dia dapat ayat Al-Quran, tengok hidayah tu terus masuk dalam hati dia. Itu sebab bila sahabat tanya, wahai Umar, kamu telah memeluk Islam? Dia kata, bukan saya memeluk Islam, Islam masuk dalam hati kita. Islam yang masuk. Itu sebab kita kalau Islam tu masuk dalam diri kita, maknanya hidayah. Mudahlah kita menurut panduan Al-Quran itu. Yang takut kita hidayah tak dapat jauh dengan Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala kata, faman, maka barang siapa syahida minkumus syahra, yang telah menyaksikan di kalangan kamu akan asyahra, bulan Ramadan tu, ataupun dipanggil hilal.
falyasumhu, hendaklah ia berpuasa. Ya tak? Inilah ayat Quran yang yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa berpuasa itu pada bulan Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan dalam satu hadisnya yang berbunyi, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadana. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dan hadis ini adalah hadis sahih. Yang maksudnya bunyal islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Ini ya, didirikan. Kalau tak cukup 5 perkara, maknanya kita tak cukup yang mendirikan Islam yang ada pada diri kita ini. Walau bagaimanapun dia ada syarat-syarat tertentu. Ya. Yang pertama Nabi kata syahadati. Syahadati maknanya bersaksi. Syahadati bersaksi alla ilaha illallah, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi kata syahadati itu bersaksi ataupun menyaksikan, ya, memperakui. Ya tak? Ini yang disebut sebagai 2 kalimah syahadah, syahadatain. 2 kalimah syahadah, iaitu yang pertama kita bersaksi bahawa alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, itu saksi kita yang pertama, pengakuan kita yang pertama, ikrar kita yang pertama. Yang keduanya wa anna muhammadar rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan 2 ini dikatakan 2 kalimah syahadat. Yang keduanya, kalau kita benar-benar sebagai seorang Islam, ya, mesti ada lagi pengukuh agama kita, ialah wa iqamis salah, mendirikan sembahyang. Itu yang kedua. Ya. Kalau kita tidak mendirikan sembahyang, bermakna kita dah satu kekurangan, satu pengukuh agama dalam diri kita. Itu sebab Nabi kata as-salatu imaduddin. Ya tak? Sembahyang itu tiang agama. Ya, faman aqamaha faqad aqamaddin. Sesiapa yang mendirikan sembahyang, sesungguhnya ia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan sesiapa yang meninggalkannya, dia meruntuh agama. Jadi agama tak ada tiang, runtuh. Bila runtuh, kita sudah, ya, terumbang-ambing dalam melaksanakan tuntutan agama kita. Sebab itu bila tak sembahyang, maka dia melarat-raratlah daripada yang lain-lain. Takut sampai satu ketika hati kita menjadi hati yang mati. Bila hati mati, kita dah tak dapat beza mana yang baik, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Kita tak dapat beza. Pahala dengan dosa pun kita tak dapat beza, dan tak merasa langsung, ya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita tak sembahyang pun kita tak ada kisah, tak ada rasa bersalah. Tak puasa pun kita tak ada bersalah, happy je. Itu sebab ada orang dalam bulan Ramadan dia sanggup tak puasa. Ya tak? Yang penting bagi dia nak nyambut hari raya. Itu penting.
Ya, nak cari duit banyak-banyak nak bergaya dalam hari raya. Ya, tak? Sedangkan itu tidaklah dituntut dalam agama. Yang penting dalam agama laksanakan. Ya, tak? Laksanakan kita punya tuntutan agama. Jadi yang kedua iqamus wa iqamis salah. Yang ketiga wa itaiz zakah, tunaikan sembahyang, tunaikan zakat. Ini yang menunaikan zakat ni bagi yang mempunyai harta. Dia tak, kalau harta tak cukup nisab, maka tak wajiblah zakat. Ya tak, cukup nisab, kemudian dah cukup nisab, cukup kiraannya berapa jumlah harta yang wajib dizakatkan. Kemudian cukup haul dia, tahun dia cukup setahun. Ya tak? Harta tu tetap begitu atau lebih, barulah kita zakatkan. Jadi nak tahu harta zakat ni, kita kena rujuk pejabat agama. Kalau zakat fitrah senanglah, jumpa amil je. Ya tak? Zakat badan apa dia? Puasa. Itu zakat badan. Wahajjil baiti, dan menunaikan haji. Ini juga kena ada syarat-syaratnya. Ya. Wasaumi ramadana, dan juga menunaikan puasa Ramadan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Dalam satu hadis lain lagi, ya, asas agama yang mesti dilaksanakan, walaupun lima rukun Islam tadi tu ada 5, tapi asasnya wajib disempurnakan bagi setiap orang Islam ada 3. Ini mesti. Yang lain tu ada syarat-syaratnya, yaitu berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang berbunyi ural islami wa qawaiduddin salasatun alaihinna ussisal Islam. Ya. Ural islami maknanya ikatan Islam. Ya. Dan asas-asas agama Islam. Wa qawaiduddin, asas-asas agama Islam itu salasatun alaihin. Ya. Ada 3 perkara. Itu dipanggil ussisal Islam, asas-asas agama Islam. Yang pertama sekali, Nabi kata man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dammi. Sesiapa yang meninggalkan salah satu daripada 3 ini, ya, fahuwa biha kafirun, dia adalah kafir. Halalud dam, dan juga halal darahnya. Apa dia? Yang 3 perkara tu kalau kita tinggalkan, ya, dan kita ingkar, ya, segala tuntutannya, kita dikatakan kafir, bahkan halal darahnya. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, ya, menyaksikan bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ini yang pertama. Kalau kita ingkar, tak nak mengucap 2 kalimat syahadat, kita dipanggil kafir. Ya tak? Sebab itu dalam sudut sirah Nabi, ya, bapa saudara Nabi yang bernama Abu Talib itu tidak dihukumkan Islam. Ada sebagian menyatakan begitu kerana, ya, waktu ketika dia hendak wafat atau meninggal dunia, Nabi menyuruh dia menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tak nak mengucap kalimah syahadat itu. Dan dia menyatakan, aku berpegang kepada agama datuk nenek aku. Akhirnya malaikat pun tarik dia punya
dia punya rohnya, maka meninggallah dia. Jadi ini yang menyebabkan Nabi sangat berduka cita. Ya tak? Itu sebab Allah nak mengubat hati Nabi berduka cita ni, kerana Abu Talib inilah orang yang kuat, ya, memelihara dan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebarkan agama Islam. Tapi malangnya, ya tak? Malangnya dia tidak beragama dengan agama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu yang Nabi kesal betul. Ya tak? Terlalu kesal dan terlalu sedih. Ini menunjukkan bahawa seseorang itu tidak boleh memberi hidayah kepada seseorang. Yang memberi hidayah itu Allah. Ya tak? Allah lah yang memberikan hidayah pada seseorang. Itu yang pertama. Yang keduanya, wassalatul maktubah, sembahyang fardu 5 waktu. Ini pun tak boleh diingkarkan. Ya, sebab itu dalam sudut jenayah, orang yang meninggalkan sembahyang ini, ya, hendaklah disuruh bertaubat. Kalau tidak mau bertaubat, maka dia boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Ya, tak sembahyang ni hukumnya berat, hukuman bunuh. Ya, tak? Mengikut jenayah Islam. Ya. Dan hukuman bunuh tu apabila dia mati, dia ada dua hukuman dia, keputusan dia. Yang pertama sebagai Islam, ya, umat Islam yang menderhaka kepada Allah, ya, ataupun Muslim yang asi, ya, iaitu kalau dia beriktikad, ya, beriktikad bahawa sembahyang tu wajib, cuma dia malas nak melakukan sembahyang. Ini dia tidak dihukumkan kafir, matinya mati sebagai seorang Islam. Ya, wajib dia dimandikan, dikapankan, disembahyang, dikebumikan sebagai seorang Islam. Tapi kalau dia kata sembahyang tu tak wajib, ya, sampai disebut dalam Quran pun tak ada sebut sembahyang 5 waktu. Ya tak? Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh tu mana ada, dia kata. Ya tak? Jadi dia menafikan kewajiban sembahyang. Orang yang macam ini matinya mati kafir. Ya tak? Dan jasadnya tidak wajib dikubumikan, bahkan boleh dicampak dekat mana? Dekat kolam binatang-binatang yang buas. Campak kat kolam buaya ke, campak dekat kolam ular besar-besar ke, biar dia belit, biar dia hancurkan, ya, mayat itu. Itu terserahlah, ya. Tak jadi salah. Kemudian yang ketiganya, wasaumu Ramadan. Tiga ni asas, bahkan dia menjadi waqawaiduddin, ya, pengukuh agama. Ya, kalau kita tinggalkan salah satu daripadanya dan kita menolak hukum wajibnya, maka jadi kafir dan darah kita halal. Ya, halal darahnya, mana boleh dibunuh. Yaitu yang pertama, dia mengingkari tentang 2 kalimat syahadat. Yang kedua, dia mengingkari tentang sembahyang fardu 5 waktu. Yang ketiga, dia mengingkari puasa Ramadan. 3 tu. Yang lain tu kalau zakat ada syarat, mesti cukup nisab, ya, kemudian dia cukup tahun. Haji pun gitu juga, ada syarat, mestilah dia mampu. Kalau dia tak mampu, maka tidak diwajibkan dia mengerjakan haji. Dan kalau nak tahu kemampuan tu, kenalah kita lihat bab haji. Inilah di antara kedudukan, ya, puasa dalam bulan Ramadan ini, ya, dia di antara perkara-perkara yang termasuk di dalam tiang agama Islam, yang 5 perkara, atau kita sekarang lebih masyhur menyebut rukun Islam yang 5. Jadi rukun Islam yang 5 tu 3 asasnya, ya, mesti dilakukan oleh semua orang.
Tetapi dua bergantung kepada orang-orang yang kaya-kaya je lah. Macam wa ita iz zakah, itu orang yang mengeluarkan zakat, orang kaya, ada harta. Wa hajjil bait, gitu juga, menunaikan haji, ada syarat-syaratnya. Tapi yang tiga ni semua orang, kaya ke, miskin ke, orang besar ke, orang kecil ke, siapa je wajib. Apa dia? Mengucap dua kalimah syahadat, yang kedua mendirikan sembahyang, yang ketiga ialah puasa bulan Ramadan. Tiga ni. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan, setakat ni pada malam ni yang sama-sama dapat kita muzakarahkan berhubung kedudukan puasa Ramadan ini, dan insya-Allah kita akan sambung di bulan Ramadan, waktu kita ihya Ramadan insya-Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang baik daripada apa yang kita muzakarahkan ini, semuanya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak baik merupakan kelemahan, kejahilan saya, maka saya mohon ampun pada Allah, minta maaf untuk tuan, perempuan dan anak-anak. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.